billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ini kita masuk surah yang baru, surah Al-Kafirun. Kelebihan surah Al-Kafirun, pertama, sesiapa yang membaca surah ini dia akan selamat daripada sifat syirik. Sesiapa yang membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur malam, dia selamat daripada sifat syirik. Dalam bracket, baca dan faham, baca dan hayati. Okey, dalil sabda daripada Farwah bin Naufal, orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, alimni syai'an, ajarlah aku sesuatu. Aquluhu, yang aku boleh membacanya, iza awaitu ila firashi, yang boleh aku membacanya apabila aku ingin tidur." Maka jawab Rasulullah, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Kemudian Nabi berkata sebab fa innaha bara'atun minasyirki, kerana sesungguhnya surah ini bara'ah. Bara'ah ni mana? Membersihkan daripada sifat syirik. Kalau dia baca, dia faham, dia hayati, insyaAllah tidak ada syirik dalam hatinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kelebihan kedua, ia menyamai 1/4 Al-Quran. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu ruba' Al-Quran." Hadis hasan oleh Syekh Al-Albani. Okey, yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Al-Kafirun dan Qul huwallah dalam solat sunat fajar dan solat sunat sebelum maghrib dan solat sunat sebelum maghrib. Dalilnya daripada Jabir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad dalam solat sunat fajar. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan Nabi juga selalu baca ketika solat sunat tawaf 2 rakaat. Kini kita tak boleh buat lah, kena buat bila ni lepas tawaf solat sunat 2 rakaat ketika makan terakhir. Jadi rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua Allah. Dan begitu juga 2 rakaat sebelum maghrib. Rakaat pertama Nabi baca kuliah Al-Kafirun, rakaat kedua Allah. Jadi tak betul ada setengah masjid surau bila azan maghrib, lepas azan terus dia komat dengan alasan waktu maghrib pendek. Salah. Itu menyalahi sunnah. Sebab ada solat sunat sebelum maghrib. Subuh pun pendek. Pun tak betul juga. Mana-mana masjid dan surau di Malaysia, lepas azan subuh, lepas solat sunat 2 rakaat terus dia komat. Tak betul. Tak menepati sunnah. Kalau sunnah Nabi, lepas solat sunat subuh, Nabi baring dulu. Bukan tidur lah, membaringkan badannya. Jadi kalau sunnah Nabi lepas solat lepas azan subuh, Nabi solat sunat subuh, kemudian Nabi baring sekejap. Sebab itulah Nabi mula solat subuh lewat sikit. Bukan kerana Nabi baru lewat, tapi Nabi bagi ruang kepada orang yang datang lewat. Kemudian yang kedua, Nabi ambil waktu rehat sikit. Sebab Nabi daripada tengah malam sampai subuh. Jadi kita bangun-bangun subuh tak payah rehat lah. Rasulullah solat sunat fajar di rumah. Ya, kebanyakan solat sunat Nabi adalah di rumah. Sebelum maghrib pun dia solat di rumah juga. Ya, kebanyakan. Kalau bangun 6.30 dia Ustaz? Bangun 6.30 Semai subuh ke? Kau boleh tak solat sunat fajar? Okey. Tak, waktu subuh habis berapa? Habis pukul 7. Oh, boleh. Ambil wudu, solat sunat subuh dulu, kemudian baru solat. Tapi itu kalau berlaku sekali setahun lah. Kalau tiap hari tak payahlah solat sunat. Dan kalau dia tiap hari, mana dia tak nak solat sunat tu. Kalau orang nak solat sunat, dia mengawal. Alhamdulillah. Okey, sebab turun ayat ni, orang-orang musyrikin Mekah
menawarkan kepada Nabi, sebab mereka dah penat dan letih untuk menahan gerakan dakwah Nabi. Apa saja cara mereka lakukan untuk menyekat dakwah Nabi gagal. Maka akhirnya dia bagi tawaran untuk apa? Kompromi. Dia kata kepada Rasulullah, okey, macam inilah, kamu sembah Tuhan kami setahun, kami sembah pula Tuhan kamu setahun. Dan dalam riwayat lain kata orang musyrikin, kalau ada yang baik daripada agama kami, kamu ikut. Dan kalau ada yang baik dalam agama kamu, kami ikut. Boleh? Dia panggil apa? Compromise. Kompromi. Yang penting kerjasama. Sekarang pun ada tak? Ada. Ada tak? Kita buat sama-sama. Agama tu semua menyembah Tuhan yang satu. Okey. Jadi Nabi jawab tak? Nabi tak jawab. Tuhan yang jawab. Tuhan kata apa? Qul. Katakanlah. Makna perintah untuk berbeza dengan orang kafir bukan daripada Rasulullah, tapi daripada Allah, daripada pencipta. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal, wahai orang-orang kafir. Okey, wahai orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang halang orang Islam dulu. Orang Apa mana kufur? Kafir ni orang kafir. Daripada perkataan kufur. Apa mana kufur? Dia ikut perintah Allah. Dia asalnya al-kufru. Al-kufru asalnya al-ghita'. Al-ghita'. Al-ghita' ni tutupan. Ini asal dari segi bahasa. Kufru maknanya al-ghita', maknanya tutupan. Dari segi syarak ialah, dari segi syarak apa? Al-i'rad. Maknanya berpaling. Al-i'rad, al-kufru dari segi syarak ialah berpaling. Berpaling daripada apa? Tengoklah dia kufur kepada apa? Kalau dia kufur kepada Allah, mana berpaling daripada Allah. Okey. Dan berpalingnya ada dua sebab dia. Al-i'rad itu berpaling ada dua sebab. Pertama, jahil. Yang kedua, sombong. Macam ni, antara saya dengan mobil ada dinding. Saya nampak tak mobil? Saya nampak tak? Tak ada dinding. Tak nampak. Itu salah satu bentuk tak nampak berpaling disebabkan tak nampak. Jahil. Sebab apa? Ada hijab, ada dinding. Yang kedua, tak ada dinding tapi saya buat macam ni. Oh, tak nampak juga, tapi sebabnya saya berpaling, sombong. Jadi kufur ni maknanya berpaling. Dan sebab berpaling ada dua. Satu kerana jahil, yang kedua kerana sombong. Dan dua-dua ni Allah sebut dalam surah Al-Fatihah. Berpaling kerana jahil, Allah sebut apa? Waladhdallin, orang-orang yang sesat. Kenapa dia sesat? Sebab jahil. Ada pun orang yang sombong, al-maghdubi alaihim. Ini orang yang berilmu.
Dah tahu tapi dia berpaling. Yang mana lebih? Yang lebih teruk ialah sombong. Ya? Yang ni Yahudi. Okey. Dan Allah bagi contoh orang yang berpaling daripada kebenaran dan akhirnya menjadi kafir. Dalam surah Al-Baqarah, bila Tuhan perintah pada semua para mereka agar sujud kepada Adam, maka Tuhan kata apa? Fasajadu illa iblis. Kemudian aba wastakbara. Kemudian Tuhan kata fakana minal kafirin. Okey, cuba terjemah. Bila Allah perintah pada mereka semua sujud, fasajadu, semua sujud. Illa kecuali iblis. Apa sebab? Apa dia buat? Apa mana enggan? Enggan ni berpalinglah. Dan kenapa dia berpaling ataupun enggan? Wastakbara. Sebab sombong. Dia bukan jahil. Dia tahu tak itu perintah Allah? Tahu. Tapi dia berpaling juga sebab sombong. Maka bila sombong dan berpaling, Tuhan kata apa? Fakana, maka jadilah dia minal kafirin, orang yang kafir. Boleh? Surah Baqarah. Serupa lah. Kita dah belajar. Dah. Jadi nak jadi kafir senang ke susah? Senang. Dan iblis ni dia ingkar berapa perintah Allah? Satu. Ayat 34. Dan berapa sujud dia ingkar? Satu sujud dia. Kafir. Right. Itu mana kafir? Sebelumnya ini syirik kan? Apa mana syirik? Dua, menyekutukan, mensyarikatkan Allah, mengkongsikan Allah. Tuhan pun dia percaya tak? Dia percaya tak Allah? Percaya. Dia kata fabi'izzatika, demi kebesaran engkau. Dia percaya Allah tu maha besar dan mulia, tapi dia tak sembah. Jadi katalah wahai orang-orang, katalah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Dan Tuhan suruh Nabi berkata kepada orang kafir menggunakan apa ni? Ya, lembut. Kafir, walaupun dia kafir, bahasa tu kena jaga. Faham tak? Wahai ni bahasa lembut ke bahasa kasar? Dan ini kepada siapa ni? Orang kafir. Itulah akhlak orang Islam. Walaupun kepada kafir, walaupun nak bagi kepada yang besar, bahasa mesti wahai orang kafir. Bila nak marah pada pencuri, wahai pencuri. Dia pun terkejut, dia pulang balik barang. Dia tajui lagi kot. Okey. Wahai orang-orang kafir, la a'budu. Tidak a'budu. Aku sembah. Kalau kami sembah, Nak budu. biasa baca. Ia nak bodoh. Jadi yang mana pekat bodoh apa yang menunjukkan kami sembah? Nun. Di sini juga apa menunjukkan aku? Alif. Mana ada alif? Hamzah. Tidak aku sembah. Aku ni siapa dia?
Ma ta'budun, apa yang ta'budun kamu sembah. Apa dia yang ayat ini turun pada orang kafir musyrikin Mekah, tapi pengajarannya untuk semua orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasara, orang Cina kat Malaysia, orang India kat Malaysia, semua termasuk. Begitulah pada semua orang kafir. Betul? Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Apa dia yang orang kafir sembah masa di Mekah ni? Patung, Tuhan patung. Jadi Nabi berkata, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Boleh? Kenapa pula tiba-tiba Nabi menafikan? Sebab mereka ajak Nabi untuk berkompromi. Setahun sembah Tuhan aku, setahun aku sembah Tuhan kamu. Tak, aku tak akan sembah. Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Apa dah? Patung. Kemudian wala antum, dan tidak antum. Antum apa dia? Kamu semua. Kalau seorang? Kalau kamu seorang perempuan? Nanti kalau kamu ramai perempuan? Tak payahlah dengun antunna. Antunna. Kamu, dan tidak kamu abidun, menyembah ma'abud, apa yang aku sembah. Apa maksud ayat ni? Dan kamu pun tak boleh sembah apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah? Apa yang Nabi sembah? Allah. Jadi betul tak orang kafir tak boleh sembah Allah? Soalan. Betul tak orang kafir tak boleh sembah Allah? Boleh, tapi ayat ni kamu tak boleh sembah apa yang aku sembah, iaitu kamu tak boleh sembah Allah. Bila nak campur-campur. Kalau nak sembah Allah, maknanya masuk semua sekali. Jangan ambil separuh-separuh. Faham tak? Dan benda ni, ini penyakit ni orang kafir yang minta. Tapi ada tak orang yang mengaku Islam campur-campur? Ada? Ada? Boleh ke tak? Tak boleh. Kadang-kadang dia solat, kadang-kadang tak solat. Tak betul. Tak betul. Itu makna kadang-kadang dia sembah Allah, kadang-kadang dia sembah nafsu. Dia solat tapi dia buka aurat. Boleh? Tak boleh. Tapi berlaku tak? Berlaku. Ramai. Siapa tak tahu kenapa jadi macam tu? Bukan perempuannya, lelaki pun. Lelaki pun ada. Solat apa tu masa jogging pakai seluar pendek kan? Ada ustaz, masuk surau pakai seluar pendek, lepas tu pakai kain. Kat shopping mall kan, dia datang keluar pendek atas pada lutut. Masa nak solat dia pakai kain, lepas tu dia buka balik kain tu pergi jalan. Lagi naik motor pergi solat Jumaat, ustaz ramai. Keplikan dia. Dia kalau Ada lagi nampak. Kusu kuling bangat, kasih aja. tak, kalau Puspa tegur dia kata apa? Siapa suruh tengok? Tak, saya pernah masa saya belajar kat Mekah, dalam satu masjid ada orang Arab Mesir. Dia duduk, dia selak jubah dia. Saya tegur dia, aurat tu Syekh. Dia kata, kenapa kamu tengok? Ini perangai. Dia tak mengaku salah, dia salahkan orang pula. Kita nak tegur, kena tengok dulu. Ternampak kan? Tak, sebab dia buka depan orang awam. Okey. Jadi di sini ayat ni menunjukkan apa? Agama tak boleh dicampur adukkan. Kamu kalau nak sembah Allah, semua daripada A sampai Z. Daripada hidup sampai mati. Kalau tak nak sembah, jangan sembah semua sekali. Jangan pilih-pilih separuh. Boleh? Kemudian wala ana.
dan tidak ana aku. Abidun. Ana tu aku kan. Bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris hai. Yang mana dapat pahala? Ana ke ai? Ana dapat pahala, ai tak dapat. Habis kenapa tak cakap ana? Dia pelik tapi benar. Dia Imam Syafi'i kata, siapa yang boleh bercakap bahasa Arab tapi dia tetap tak bercakap bahasa Arab, hukum dia makruh. Kenapa makruh? Sebab dia meninggalkan yang afdal. Ustaz, saya tak tahu apa, ana anta aja. Okeylah. Anta bila nak balik? Ana nak balik sekarang. Okey. Dan tidaklah aku abidun, menyembah. Ma'abadtum, apa yang kamu sembah. Nampak tak ayat tu macam je berulang? Nampak? Berulang dengan yang mana ni? Ayat kedua kan, la a'budu, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Yang ni pun makna dia tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Nampak macam sama tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Apa yang tak sama? Yang ni kalau kita belajar bahasa Arab ni, dia panggil apa ni? Fa'al. Fa'al mudhari'. Yang ni? Apa dah? Dia kalau ada tanwin ni bukan fa'al lah, isim. Abidu makna orang yang menyembah, isim. Dia panggil isim fa'al. Jadi kalau berbeza perkataan, walaupun terjemahan nak sama, maka berbezalah maksud dia. A'budu, aku tidak sembah engkau sekarang. Aku tidak sembah engkau sekarang. Yang ni abidun, aku tidak sembah engkau akan datang. Faham? Tengok ketegasan akidah orang beriman. Jangan menafikan sekarang je, tapi kena menafikan sepanjang masa. DKS. Apa dia DKS? Dulu kini dah selama-lamanya. Boleh? Kalau orang tengok macam sama je makna, tak berbeza. Sebab itulah kata ulama, dalam Quran tak ada ayat yang berulang, walaupun kita nampak macam berulang. Contoh dalam surah apa? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Ayat sama, maksud sama, tapi tidak berulang. Sebenarnya ada maksud Allah nak bagi tahu. Sama yang ni, nampak macam berulang, tak. Kalau berulang ni benda yang macam tak ada faedah. Maha suci Allah daripada berkata benda yang tidak ada faedah. Okey. Wala antum, dan tidak antum, kamu abiduna, menyembah. Ma'abud, apa yang kamu sembah. Syukran. Boleh? Dah ada tak sebelum ni? Jadi yang kedua ni makna dia akan datang pun kamu tak boleh sembah apa yang aku sembah. Itu satu maksud. Ayat ni nampak berulang. Maksud pertama apa dia? Sekarang
dengan akan datang. Maksud kedua, Tuhan cara. Faham tak? Maksud yang kedua, ayat pertama ni, aku tidak akan sembah Tuhan kamu. Ayat kedua, aku tak akan sembah cara kamu beribadat. Faham? Kadang-kadang kita sembah Tuhan kita dah, tapi cara sembah Tuhan kita sama dengan mereka sembah Tuhan mereka. Boleh? Saya bagi contoh simple lah. Kadang-kadang sekarang timbul isu orang berzikir menari kan. Berzikir menari tu cara siapa dia? Kristian. Itu tak boleh tu. Dah puji Allah dah sembah Allah, tapi cara pula nak sama mereka, tak boleh. Tengok, Islam bersih dari semua segi. Tuhan yang disembah mesti jelas siapa dia, kemudian cara menyembah pun mesti tak sama. Sebab itulah Islam banyak menganjurkan kita supaya berbeza dengan orang Yahudi bila beribadat. Betul kan? Bila Yahudi puasa 10 Ashura, kita kena berbeza. 9, 10 ataupun mesti kena berbeza. Tak boleh sama. Yahudi bila solat, bila beribadat, dia tak pakai kesut, dia tak pakai selipar. Maka Nabi nak berbeza dengan mereka. Sebab tu banyak hadis mengatakan Nabi solat memakai selipar. Boleh. Bahkan ada hadis sahih Nabi kata, bila selipar ataupun kasut kamu ada najis, Nabi kata tenyih dia di tanah. Lepas tu masuk masjid, solat dengan kasut tu. Hadis sahih. Hadis sahih. Tapi kita kena faham, masjid Nabi tanah, bukan kapet. Biasa Nabi dah sahabat solat pakai kasut, pakai selipar, biasa. Kita kalau tengok orang solat pakai selipar, kita kata apa? Bang, buang selipar, tak sah tu kan? Kalau dia ada zaman Nabi, dia kata Nabi pun tak sah. Boleh? Kenapa Nabi suka pakai selipar bila solat? Sebab Nabi nak bezakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bila beribadat, dia tak pakai selipar atau kasut. Boleh? Sampai tahap tu kita bukan berbeza Tuhan saja, tapi cara beribadat. Okey. Kemudian kemuncaknya pada lakum, bagi kamu din. Sebenarnya din ni apa dia? Ibadat kamu. Lebih tepat ialah ibadat kamu. Bagi kamu, ibadat kamu. Jangan campur dengan ibadat kami. Dan wali. Dan bagiku, ibadatku. Boleh? Jadi bagi kamu, Tuhan kamu, cara ibadat kamu. Tak mungkin boleh sama. Makna Allah nak bagi kata putus. Orang kafir dengan orang beriman tak mungkin sama. Tak mungkin sama dari segi apa ni? Semua aspek. Pakaian tak mungkin sama. Sebab itulah orang Islam, ada orang Islam pakaian masa sebelum solat sama dengan orang Cina. Bila masuk solat, tutup. Boleh ke tak? Tak boleh. Orang Islam mesti semua berbeza. Dalam solat pakaian berbeza, di luar solat pun berbeza dengan orang kafir. Jangan orang kafir pakai seluar ketat, dia pun pakai seluar ketat, tapi masuk waktu dia pergi sembahyang. Salah. Kamu kena berbeza dalam semua aspek. Cara kahwin, boleh tak? Tak boleh. Lakum dinukum. Kamu cara kahwin kamu ada bersanding kan? Ada muzik. Tak, Islam tak boleh. Islam mesti berbeza. Itu orang tak faham. Dia ingat kita Islam solat, tapi cara kahwin sama tak apa.
ambil cara orang lain pun tak apa, tak boleh. Jadi kena pastikan jangan kita berbeza dengan mereka. Solat je, pakaian kat luar sama je. Ya Allah, sedih. Kadang-kadang pergaulan kita bebaskan dengan lelaki, dengan perempuan, sama dengan mereka, bertepuk, bertampar, keluar berduaan, tapi masuk waktu solat tak boleh. Sebab itulah bila di akhirat besok Tuhan kata apa? Bila di akhirat besok, sekarang kita boleh duduk sama-sama tak orang kafir, kadang-kadang kita tak nampak beza pun kan. Muka nampak Melayu tapi pakaian sama, adab pun sama, cara kahwin pun sama. Maka di akhirat besok Tuhan kata apa? Wamtazu. Sambung. Surah yang paling popular di sisi orang Melayu, Yasin. Ya apa lagi kalau tak Yasin? Wamtazu. Wamtazu ayyuhal mujrimun. Kan? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Sambung lagi. Wa ani'buduni hadza. Okey, cukup. Apa maksud dia? Ini cerita di akhirat ni. Tuhan kata apa? Kepada ayyuhal mujrimun. Mujrimun ni orang kafir lah. Wahai orang-orang yang berdosa, imtazu. Imtazu, bezakan kamu dengan orang-orang beriman. Kan bila dibangkitkan daripada kubur, semua keluarkan, orang kafir, orang beriman, semua duduk satu tempat. Sampai satu masa Tuhan kata, kamu orang kafir, pergi sana. Kamu orang kafir kan, pergi duduk sana. Jangan duduk bersama orang beriman. Sebab tempat orang beriman, tempat yang mulia, tempat yang khas. Sekarang kita boleh duduk sama-sama, kadang-kadang tak ada beza pun. Tapi bila di akhirat besok, Allah bezakan. Dan ini juga satu penghinaan ni. Penghinaan. Betul tak? Kalau dalam majlis ni, saya kata, Den, pergi duduk sana, pergi duduk belakang sekali. Rasa hina tak? Rasa hina tak? Okey, boleh? Jadi ayat ni sangat penting. Sebab tu setengah ulama mengatakan dua surah Al-Ikhlas. Dua surah Al-Ikhlas. Yang pertama Qul huwallah. Yang kedua dia saling melengkap. Kalau Al-Kafirun seolah dia nak menafikan la ilaha, tidak ada Tuhan. Dia panggil apa tu? Bara'ah. Tidak ada Tuhan. Maka surah Al-Ikhlas, Qul huwallah illallah, kecuali Allah yang ahad, lam yalid wa lam yulad. Sebab itulah Nabi bila baca Qul huwallah, Qul ya al-kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua, Nabi baca Qul huwallah, saling lengkap melengkapi. Dan sebab itulah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran, Al-Kafirun 1/4. Boleh? Okey. Pengajarannya apa dia? Saya nak sebut tadi ni, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah kaum itu. Contoh Nabi kata la ta'kulu bishimal, jangan kamu makan dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Syaitan makan tangan kiri. Maka kata ulama, siapa yang makan tangan kiri dia memang syaitan. Sebab dia menyerupai kaum. Boleh. Yang kedua pengajaran, kufur bermakna berpaling daripada Allah dan kebenaran. Yang ketiga, sebab kepada kufur dua. Pertama,
jahil. Yang kedua, sombong. Okey, yang keempat, kufur terbagi kepada empat. Pertama, kufur kepada adanya Allah. Dia tak percaya ada Allah, kufur. Tapi itu peratus kecil je. Yang jenis tak percaya pada Allah sikit je. Yang kedua, kufur Allah sebagai Rabb, iaitu pencipta. Dia tak percaya Allah boleh mencipta. Langit bumi tercipta dengan sendiri. Tapi itu pun peratusnya kecil. Sebab orang kafir musyrikin pun percaya tak Allah sebagai Rabb. Ya, Iblis pun percaya. Kufur yang ketiga, kufur mengingkari perintah Allah. Allah kata solat, dia tak solat. Allah kata tutup aurat, dia buka. Allah kata jangan ambil rasuah, dia ambil rasuah. Derma tak apa, cuma kena tahu siapa penderma. Dan kufur yang keempat benda, kufur kepada nama-nama dan sifat Allah. Ini ramai kadang-kadang orang tak sedar. Sebagai contoh kan, bila dia asyik ditipu musibah aja, dalam miskin, anak ramai, banyak penyakit pula, dia kata apa? Apalah nasib aku. Dia kufur kepada sifat Allah. Apa sifat Allah? Penyayang, adil, bijaksana. Tiba-tiba dia kata apa? Apalah nasib aku. Mana dia menafikan Allah tu adil, Allah tu bijaksana, Allah tu penyayang. Kufur pada sifat Allah tanpa kita sedar. Betul tak? Kenapa asyik aku je? Dulu kecil manis, lepas tu jantung pula. Yang kawan sebelah tu dah tak solat, sihat je. Kufur pada Allah. Yang kelima, orang Islam wajib berbeza dengan orang kafir dalam semua sudut. Cara beribadat, cara berpakaian, cara pergaulan, semua kena berbeza. Contoh, orang kafir kalau jumpa sama dia buat apa? Hi, good morning. Tapi orang Islam tak boleh. Orang Islam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Tak boleh good morning. Itu menyerupai kaum kafir. Kita wajib berbeza dengan orang kafir dalam semua. Untuk dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.